Alright, boleh dengar sound sikit boleh ya? Boleh tulis kat tepi tu lah. Dah dengar. Okay, Hidayah, Kak Ju, okay, semua dah ada. Sikit nak send balik dekat orang yang tadi tu. Ada 2-3 orang lagi yang nak join. Sikit tengah send kat depan ya. Babat, barang sampai tadi okey ke? Okey, clear dengar. Okey, alright. Alhamdulillah. Kak Ju dah muak lah. Okey, sikit ambil gambar sekali lagi ya. Tolong buka sekali lagi. Dah ada ramai sikit ni, sikit ambil gambar sekali lagi. Kak Umi buka gambar. Sikit nak print screen sekali lagi. Print screen sekali lagi. Hidayah pun sama. Tolong buka gambar Ustaz. Okey. Alright, satu. Senyum lah. 1, 2, 3. Okey dah. Lagi sikit ni. Kak Ram dah hilang Kak Ram. Tak tulis kat WhatsApp mana Kak Ram ni. Kak Ram. Ya, kita start lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Kamarul tolong record lah. Okay, malam ni Cik nak bincang dengan JJ berkenaan dengan ibu. Jadi, apa pentingnya ibu ni dalam bisnes untuk kita yang buat organic marketing? Sebenarnya yang Cik tengah ajar JJ buat sekarang ni adalah satu teknik organic marketing. Mana kita tak keluarkan kos untuk kita buat marketing. So kalau keluarkan kos kita kena bayar lah. Contoh kalau Facebook kita akan bayar dekat FB Ads lah. Facebook Ads tu kan. Kalau IG Ads. So kalau Google pun sama, Google Ads. Yang mana yang berbayar tu kena ada, kita kena ada orang kata apa, ilmu lah. Tidak duit kita habis kat situ. Jadi dalam tempoh 2-3 tahun ke belakang, so macam mana sikit start buat ibu ni, sebenarnya bukannya sikit terus buat macam-macam ibu, tak. Sikit just tengok apa permintaan tanaman yang sikit ada tunjuk dalam video dalam Google Meet sebelum ni. Sikit tunjuk dalam kita punya apa program kita sebelum ni, sikit ada buat ibu berkenaan dengan daun sup kan. Okey, masa tu kita tengok permintaan daun sup, bukan kata masa tu sampai sekarang pun, permintaan daun sup ni tinggi. Maknanya orang ramai minat berkenaan dengan pokok sup. Orang perempuan ni minat. Jadi sikit keluarkan ibu tu. Start pada situ lah sikit tercetusnya satu idea lah. Sebenarnya benda ni tak ada siapa ajar. So kita orang tu start tengok apa pentingnya ibu tu kan. Start pada sikit tulis ibu berkenaan dengan daun sup tu lah. Menyebabkan telefon sikit hari-hari berdering. Hari-hari orang mesej, hari-hari orang PM. Hari-hari orang tanya, baca. Jadi start pada tu. Jadi sikit fikir-fikir, sebenarnya ibu ni dia punya impact dia sangat kuat tau kalau kita buat. Jadi sikit nak kongsikan dengan JJ ni sebab satu sikit dah suruh dalam Google Meet sebelum ni buat broadcast dengan orang sekeliling yang ada dalam kita punya WhatsApp. Okey? Abang Badu dah buat ke broadcast? Dah start buat ke? Okey? Broadcast ni juga sebenarnya membantu orang sekeliling tahu apa kerja kita buat. Okey, Abang Badu belum buat lagi. Tak apa, slow Abang Badu buat. Sibuk tanah adenium dengan protein. Okey. Dengan broadcast ni kita tak perlulah nak send satu-satu. Contohlah kita nak send ucapan selamat hari raya.
dengan satu kita dah save dalam satu broadcast. Dalam satu broadcast tu boleh masuk sehingga 250 orang kenalan kita. Dia orang tak tahu kata dia duduk dalam group, tapi kita je yang tahu. Kita kan. Siapa yang dah buat tahulah apa itu broadcast. Bila kita send saja ucapan selamat raya nak korban ni, selamat raya korban, selamat hari raya Aidiladha ni, semua 250 orang tu akan dapat kita punya broadcast, kita punya ucapan tu. Okey. Jadi tu yang orang kata apa yang Sikit suruh buat tu untuk yang kenalan. Untuk yang ibu yang Sikit nak ajar malam ni, dia nak tarik orang yang kita tak kenal pun. Yang kenal dan tak kenal lah. Jadi yang kenal dan tak kenal untuk masuk dalam kita punya broadcast. Okey. Jadi yang Sikit buat sebelum ni, yang broadcast berkenaan dengan daun suk tu hanya satu program je yang Sikit buat. Dia tarik lebih kurang dalam 1,500 orang. 1,500 orang PM Sikit dalam masa satu hari. Jadi Sikit buat broadcast kat mereka tu 3 hari baru siap untuk 1,500 orang tu. Duk, sebab dia kena save nama nombor 1, nombor 2. So kalau broadcast tu grup dia A1, A2 sampai A250. Tu satu grup. Buat pula grup kedua. Grup B pula, B1 sampai B250. Sehinggalah habis semua nombor yang PM kita tu lah. Jadi dia orang duduk dalam broadcast. Jadi bila kita dah add dia orang masuk dalam broadcast semua, barulah senang kita nak bagi nak hebahkan apa-apa. Jadi mungkin dia tak beli time ni tau. Macam yang dah PM nak ibu. Sebab apa? Sikit buat ibu. Sikit, okay, topik malam ni kita nak cerita pasal ibu. Tapi apa kesan dia bila Sikit tulis kat situ, siapa nak ibu percuma. Nampak tak? Dia punya ayat tu. Siapa nak ibu percuma, teknik tanam daun sup. Okey? 9 teknik Sikit akan kongsikan. Sila klik WhatsApp di bawah dan tulis status done dekat dalam komen. Dua benda ni kena take note . Dua benda ni kena take note. Okey? Satu, dia akan klik kita punya link WhatsApp. Sikit kan dah tunjuk dalam apa nama video sebelum ni dalam grup WhatsApp kita tu macam mana nak save nombor telefon kita untuk orang terus klik dan terus masuk dalam kita punya WhatsApp. Dah buat yang tu? Dah cuba buat lah? Okey? Jadi sebab salah satu sebab Sikit suruh buat yang tu, biar nombor dekat situ tulis contoh yang Sikit buat tu cikgu kebun. Jadi dia tak naik nombor tau. Dia tak naik nombor telefon. Kalau naik nombor telefon takut scammer ambil. Faham tak? Okey? Kalau faham buat good . Okey, Sikit takut scammer ambil. Jadi korang sebelum nak buat ebook, nak blast, nak publish dekat mana-mana media sosial, pastikan jangan naik nombor telefon. Okey, kita tak nombor link je. Jadi nombor link tu kita boleh tulis cikgu kebun ke, Cik Kamarul ke, ibu percuma ke, apa-apalah dekat dalam link tu. Jadi bila dia orang tengok link tu, okey, dia katakan dia akan masuk dekat kita punya WhatsApp. Okey, janji dia tak naik nombor telefon dekat situ. Itu yang penting. Okey, so dalam kita nak buat satu ni, Sikit just nak tunjuk dulu apa kesan ibu . Okey, bila kita buat publish, kita akan letak satu statement dekat dalam kita punya Facebook . Ni Sikit fokus kat Facebook tu . Kita akan tulis kat situ, siapa nak belajar tanam daun sup, saya akan bagi ibu percuma. Memang kita akan bagi 9 teknik berjaya tanam daun sup. Okey, tu dia punya posting. Okey, ni ayat yang Sikit buat yang sebelum ni lah. Lepas tu, siapa nak, syarat dia komen dekat bawah. Syarat dia komen sebelum dia tekan link kan. Sebelum dia tekan link kita punya WhatsApp tu, suruh dia komen dekat bawah. Komen nak pun tak apa. Komen nak ataupun komen done. Okey, selepas dia kata nak ataupun done, baru dia boleh klik link WhatsApp tu. Okey, kenapa Sikit kena buat 2 step ni? Satu step kita nak bila dia tulis nak ataupun done dekat komen,
posting yang kita publish tu dia sentiasa duduk kat atas sebab sentiasa ada orang tulis. Faham tak? Okey, kalau kita tak tulis ayat untuk dia tulis kat situ dekat dalam komen tu nak ataupun dan, nanti kita punya posting tu akan jatuh bila ada orang lain masukkan post. Termasuk post, tak kisahlah post apa-apa, kita punya posting kita tu akan jatuh ke bawah. Faham maksud sikit ni? Apa yang kita nak sampaikan dekat dalam posting tu, nak tulis apa nak ibu percuma tu hilang daripada radar dalam posting orang lain. Sebab dia punya orang hanya klik link je. Memanglah kita akan dapat nombor link WhatsApp orang tu. Kita akan dapat siapa yang terlintas dekat dia punya wall je lah, dia punya Facebook je lah. Tapi lepas tu dia hilang. Sebab apa? Tak ada engagement dengan orang. Dia kena ada orang okey, dia kena ada orang tulis dekat situ nak ataupun apa-apa lah, nak ke dan ke, kena ada satu benda yang boleh naikkan rating kita punya komen. Ya, kita punya post dekat wall kita, kena ada satu komen dekat dalam kena ada komen dekat kita punya posting untuk naikkan dia. Okey, faham maksud sikit? Siapa tak faham? Cik Hasan faham tak? Faham tak ni apa yang sikit nak sampaikan? Tulis kat tepi tu Cik Hasan. Faham tak? Tulis kat tepi tu, faham ke tak? Apa yang sikit nak sampaikan ni? Sebelum sikit nak masuk cerita, sebelum kita nak pergi ke cerita ibu ni dan kita nak buat ibu. Malam ni kita terlewat sikit. Okey? Perlu user interaction, betul? Okey. Jadi jom kita sikit dah faham takat tu kan? Dah faham sikit nak masuk secara live lah. Maknanya kita buat terus dekat kita punya Facebook. Okey, sikit tunjuk terus. Tapi ni sikit private lah, tak bagi orang tengok. Okey, sikit share window. Window ataupun entire screen. Sikit cuba entire screen lah. Entire screen. Okey, boleh nampak cursor sikit tak? Boleh nampak sikit punya cursor duk gerak ni. Dah tak nampak muka sikit kan? Cik Kamarul nampak? Sikit nak pergi ke Facebook. Dah slow sikit. Okey. Okey, nampak kan? Okey, nampak desktop sikit ya. So sikit kita pergi kat Facebook ni. Okey. Ya, dia tengah loading jap. Ni pakai Unify. Okey. Dah nampak sikit punya desktop ah. Kejap dia tak buka lagi Facebook ni. Okey, sikit pergi dekat ni dulu. Sikit pergi dekat sikit punya contoh ibu. Contoh ibu. Okey, siapa pernah buat ibu? Sikit tanya tadi, siapa pernah buat ibu? Apa itu ibu? Ya, sikit pergi dekat contoh ibu. Ni contoh yang ibu sikit buat dulu. Nanti sikit akan start balik buat ibu. Okey, ni rahsia anggur. Ni ada ibu, rahsia anggur, ada baja fertigasi. Okey, sikit ambil yang ni. Slideshow. PowerPoint. Okey, nampak sikit punya desktop ni. Abang Badrul nampak?
Sekejap, kita tengah buka PowerPoint sekejap. Nampak folder dalam tu ada PDF. Okey. Kak Umi tak pernah Okey, sikit cerita dulu. Ibu ni dulu sikit pun duk pening ke apa itu ibu Orang duk jual ibu ni orang duk jual tau. Orang duk jual satu ibu, tengoklah ibu apa yang dia buat. Kalau ibu yang media sosial sekarang ni, maknanya siapa nak belajar teknik marketing FB ad, ibu dia jual RM90 tu. Nilai satu ibu dia tu. Sebenarnya dia kepakaran orang tu lah, dia tulis ibu. Okey. Alright, ni contoh ibu yang sikit buat. Ni sikit ambil ibu yang dulu Okey, ibu ni dia je Kak Umi jangan pening-pening kepala. Dia sebenarnya ibu ni dia adalah penulisan yang kita Kak Juredah, Kak Ju ni sikit nak terangkan ibu yang apa yang sikit faham Okey, ibu ni dia adalah satu penulisan yang kita nak cerita ke orang secara alamiah lah. Maksudnya kita tak jumpa orang tu, kita tulis je contoh yang sikit buat ni kan, teknik tanam daun sup. Okey, ni kan contoh ni ibu sikit buat teknik tanam daun sup ni. Mana pergi dia? Okey, contoh yang ni teknik tanam daun sup ni, dia sikit tulis kat sini 9. Okey, 9 teknik yang perlu anda tahu. Okey, yang ni so kita tulis lah. Contoh Azmina nak buka ladang kan, Azmina tanam cili. So Azmina akan tulis 9 teknik berjaya tanam cili. Ibu Azmina lah. Macam Cik Kamaru akan tulis 5 teknik berjaya tanam pokok tin di rumah. Faham tak? So ibu ni kita kongsikan pengalaman kita sebenarnya, tapi pengalaman yang orang lain tak ada. Lepas tu orang lain rasa macam dia perlu beli ibu tu. Okey, kalau jual lah. Tapi yang sikit nak ajar ni kita bagi free. Lagi free lagi lah ramai orang suka kan. Okey. Jadi kalau macam sekarang ni untuk dunia yang orang kata tanpa batasan ni, bila kita share satu benda yang free ni, orang suka klik dan nak tahu apa benda yang free kita nak bagi tu. Okey. So kalau tengok sekarang ni, ibu dalam dunia maya, dalam Facebook, dalam mana-mana, macam-macam jenis ibu yang ada tau. Okey, ibu marketing, ibu kebanyakan ibu marketing lah untuk macam mana nak tingkatkan sale, macam-macam lah. Tapi untuk ibu pertanian ni jarang-jarang sikit jumpa, jarang kan. Tak banyak orang menulis berkenaan dengan ibu pertanian, jarang. Jadi kalau tim ejen sikit ni yang ada dengan sikit ni dalam 20 orang ni boleh tulis berkenaan dengan ibu pertanian. Sebenarnya ibu ni apa yang korang tahu, pengalaman lah. Contoh yang sikit tanah daun sup ni, so ni cara sikit, apa yang sikit tahu lah. Jadi bila sikit tulis kat sini 1 hingga 9 teknik ni, dan sikit bagi percuma kepada orang. Okey, tapi kita bagi percuma ilmu, tapi dalam masa sama dalam ibu kita ni menerangkan baja, menerangkan kawalan serangga, menerangkan semua benda yang kita punya. So automatik orang akan tanya nak beli dekat mana barang ni. Automatik orang akan membeli dengan kita. So kita tulis ibu ni sebenarnya kita win-win situation dengan orang lah. So satu, kita bagi ilmu kita yang percuma. Ilmu macam contoh tanam daun sup ni, sikit buat step by step ada 6 bulan tau baru sikit boleh tulis. Sebab daripada biji benih sikit buat, start daripada semai. Ya, start daripada semai sikit tunjuk. Ibu ni sikit tulis. So start daripada awal. Ni sikit semai dekat tepi rumah ni. So sikit ajar macam mana nak beli biji benih. Okey ni, tengok ni gambar ni. Start daripada anak kecil ni, sikit tunjuk video dia, sikit ambil gambar sampailah pokok tu besar macam ni. Okey, ni sampai dia besar macam ni. Okey. Jadi
macam mana promote barang tapi ni full detail kelebihan produk dia. Macam promote barang tapi in full detail kelebihan produk dia. Macam promote. Iyalah. Kita sebenarnya ibu yang sikit tulis ni dalam tu dia ada kita punya produk. Okey, dalam tu dia ada kita punya produk. So tak kisahlah macam Cik Kamaru ada guna B1 ke untuk pengakaran, tak apa, masukkan je. So orang katanya kita pun boleh jual produk selain produk sikit, tapi baja yang dah guna, so dalam sesemua orang tanam pokok, dia akan cari baja. Jadi dalam ibu ni kita dah terangkanlah baja apa nak guna. Dia simple je. Kak Umi, Kak Ju, Kak Ram, ibu ni kita tulis dalam PowerPoint je. Dekat telefon sekarang pun dah kita boleh tulis kat PowerPoint sebenarnya. Maksud sikit, kalau dekat telefon, buka aplikasi dekat Play Store tu, type PowerPoint. Ada je. Boleh type dekat telefon je, dia punya PowerPoint ni. Tapi renyah lah sebab kecil kan. Kalau eloknya ada laptop lah, tulis kat laptop. Okay. Lepas tu, benda ni lepas dah jadi ebook, kita akan save dia dekat PDF. Kalau tak reti nak save, nanti send dekat sikit akan tolong save. Okay, faham tak? Kita jangan bagi PowerPoint ni dekat orang. Sekali orang jual pula kita punya ebook. Kita bagi percuma, orang jual. Okay, boleh faham tak? Tulis kat CP tu, apa yang sikit nak cerita ni. Dengar. Cik Kamarul, ni abang Bat dengar apa sikit cakap ni. Okey. So apa itu ibu dah faham ah? Ibu ni secara ringkasnya kita menceritakan kita punya pengalaman hasil daripada kita buat lah. Contohnya macam sikit tanam daun sup, sikit ceritakan apa itu tanaman daun sup. Penceritaan kita lah. Okey, macam Cik Hasan belayam. Dalam masa sama Cik Hasan tanam sayur, tanam pokok, macam-macam kan. So setiap benda yang Cik Hasan buat tu boleh ditulis menjadi ibu. Okey? Faham ah? Boleh, maknanya ibu ni dia ibu ni macam sikit kata tadi tu, dia boleh jadi kita bagi manfaat kepada orang berminat nak tahu berkenaan dengan contoh 9 cara untuk bela ayam cepat besar. Okey, contoh lah sebab Cik Hasan ada belayam, so sikit bagi contoh. So tulislah ibu apa cara yang Cik Hasan buat sehingga berjaya ternak ayam cepat besar tu. Macam sikit 9 cara macam mana nak tanam daun sup boleh jadi giant, macam dalam gambar yang sikit tunjuk tu lah. Jadi dekat situlah yang orang akan minat macam mana sikit boleh tanam sampai jadi giant ni. So dalam tu lah ibu tu kita akan cerita. Okey, faham ah? So kita pergi satu persatu macam mana nak tulis ibu ni. Okey, kita pergi satu persatu ah. Take note tulis satu persatu macam mana nak tulis ibu ni. Okey. Yang pertama mesti kena ada dia punya muka depan lah. Muka depan ni taklah tajuk. Tajuk apa yang tuan-tuan nak buat. Pilih satu tajuk. Memang yang dah buat selalu. Jangan duk fikir luar daripada kotak. Ambil yang dah buat selalu, tak apa. Macam sikit kata tadi, Azmina sekarang ni tengah tanam cili. Okey, tulis ya, teknik mudah tanam cili. Teknik mudah tanam cili besar. Okey, tu tajuk Azmina boleh buat. Lepas tu okey, boleh faham ya, e-marketing. Okey, Hidayah kata e-marketing macam SOP untuk tanam. Betul ya. Okey, ni maknanya kita nak tunjuk ke orang teknik yang kita buat tapi kita publish dalam media sosial, dalam online ya. Ni bila kita publish dalam online dia dipanggil e-book lah. Okey. So ni sikit punya cara, sikit tulis kat sini, paling simple je kita buat kat orang, simple. Sikit tulis 9 teknik tu, sikit tulislah satu lokasi.
lokasi dekat mana dia nak tanam sayur ni. So sebelum dia nak tanam daun suk ni, dia kena fikir dulu, rumah dia ni sesuai ke nak letak daun suk ni, dekat mana ruang yang dia nak letak. So teknik yang pertama dia kena fikir adalah lokasi. Okey, tu contoh yang sikit buat lah, nanti boleh take note benda ni. So malam ni fikir, kalau nak buat satu contoh, nak tanam cili, so lokasi yang macam mana sesuai untuk tanam cili, nampak tak? Cahaya dia kena full sun ke, boleh tanam dekat bawah awning ke, faham tak? Tak boleh kena hujan ke. So lokasi ni penting. Tu benda yang pertama untuk orang yang nak tanam daun suk kena fikir. Okey, yang kedua, jenis sayuran. Okey, sekarang ni jenis sayuran yang kita pilih adalah daun suk. So macam mana sayuran yang kita pilih? So sikit pilih satu persatu . Okey. So dia kena tahu jenis sayuran tu. Okey, sayuran tu jenis apa? Dia punya jenis ni maksudnya sikit nak letak sebenarnya morfologi dia. Dan dia punya orang kata apa, pemilihan orang nak beli biji benih tu. So sayuran daun iaitu daun suk, jenis sayuran yang dia nak buat tu sayuran daun, ada biji benih dan dia boleh pilih lah, dia nak beli biji benih dekat Green World ke ataupun Real Organic. Okey, lepas tu sikit pergi dekat ketiga, semayang biji benih. So dalam semayang biji benih ni kita ajarlah macam mana nak semai. So kalau nak semai selalunya sikit akan pakai pit moss untuk jenis-jenis sayuran ni. Lepas tu ni sikit pergi yang ni yang keempat, kadar siraman air. So kita cerita lah kat dia, kadar siraman air macam mana. 1 cup air minum atau 500 ml air, sebaiknya air tanpa klorin. Okey, ni sikit bagi ilmu sikit berkenaan dengan air tanpa klorin ni. So kalau boleh seelok-eloknya pokok kita ni jangan kita siram dengan air klorin, maknanya air pipe lah. Kalau boleh kita ambil air pipe tu, kita tadahkan dia 1 malam. Sebab cas klorin tu dia akan lama-lama dia akan menjejaskan pokok punya kualiti tau. Akar medium dia akan menjejaskan kalau kita selalu siram pakai air pipe lah. Jadi kalau terbaiknya macam sikit-sikit akan tadah dalam 1 botol mineral yang 5 liter tu, botol minyak tu, yang besar tu. Jadi sikit akan tadah dalam tu dan jangan tutup untuk 1 malam tu. Biar tudung dah terbuka. So esok pagi dah boleh siram pokok menggunakan air tu. Jadi boleh bancuh apa-apa baja yang sikit ada, yang ada mikrob, jadi dia mikrob tak akan mati. So klorin ni dia akan bunuh mikrob lah. Jadi kalau mikrob tu ada atas tanah kita, macam sekarang ni kita tanam apa-apa tanaman, mikrob ada atas tanah kita, tapi kita pakai air klorin. Air klorin tu dia akan menjejaskan mikrob tu, sebab tanah kita walaupun kita bagi baja organik, dia akan tetap masam, dia akan tetap rosak, dia akan tetap jadi tanah tu tak cantik. Sebab air yang kita bagi tu air yang berklorin tau. So cara dia, satu, kita boleh tadah dia 1 malam. Selalu sikitkan tadah 1 malam lah. Yang kedua, kita boleh ni nak cepat lah, kita isikan air dalam baldi, kita letak dekat panas selama 2 jam untuk klorin tu keluar daripada, sebab klorin ni dia dalam bentuk gas, dia akan keluar. Lepas tu yang ketiga, sikit akan ambil air penapis lah dalam rumah. Air tak kisah air filter ke ataupun air hujan yang sikit tadah ke, sikit akan guna air tu. Okey, air hujan tadah 1 malam tu sikit tutup. So sikit pakai air tanpa klorin. Jadi untuk baja wangi pun kalau bagusnya pakai air tanpa klorin, sebab dia bukan baja wangi pun, baja apa-apa pun yang organik, yang kimia tak kisah, yang organik ni. Sebab dalam organik ni dia akan menghasilkan mikroorganisma, dia akan menghasilkan benda hidup dalam kita punya tanaman. So benda hidup ni lah akan membantu proses nak imunisasi pokok, nak bagi baja apa semua ni, benda hidup ni akan tolong yang kita tak nampak. So bila kita bagi air klorin, kita bunuh benda hidup yang ada dalam kita punya pasu. Okey? Lepas tu kita pergi boleh faham ah? Boleh faham yang sikit membebe ni? Boleh faham ah? Biar kes dah telur. Okey, boleh faham ah? Lepas tu yang kelima dia punya
penjarangan. Okey. Penjarangan ni penting. Kalau kita tanam terlalu rapat macam ni, pokok sup ni dia akan tumbuh tak gemuk tau. Jadi dalam satu pasu yang 2x1 ni 1x2 ni, sikit akan tanam lebih kurang 2 pokok ataupun 3 je. 1 hingga 3 pokok je paling tinggi. Yang selebihnya yang banyak-banyak ni kita akan transfer ke dalam pasu lain. So sebagai contoh, yang ni so satu pokok je dia duduk dalam ni. Satu pasu, satu pokok. Kita nampak macam sikit, tapi okay, ni produk baja yang dulu. Bukan dulu, sekarang masih ada produk ni. Tapi sekarang ni kan sikit-sikit nak publish untuk baja wangi tapi produk ni masih ada. Okey, ni sikit pakai baja loft. Baja ni ada, lepas tu ni yang abang Bat beli ni, bio control ni. So ni bio control. Okey, lepas tu ni ada soil treatment. Ni untuk rawat kokopit, rawat kita punya tanah. Okey, dalam ni ada microbe yang boleh tahan sehingga 200 darjah Celsius. Lepas tu kita ada plant booster untuk boostkan kita punya daun, kita punya buah, kita punya bunga, bagi besar, bagi lekat, bagi bunga tu banyak. Okey. Dak ni yang ke apa? Yang ke-9. So 9 yang terakhir lah ni. Sebenarnya foliar yang terakhir. So ni hasil lah. Okey. Simple lah. Ada 9 teknik. Lepas tu kita tunjuk produk kita. Last sekali kita bagi tahu harga produk kita. Lepas tu sekian, terima kasih. So selesai. Satu ebook. Sangat-sangat simple. Bukan susah pun. Lepas tu kita save. Ni dia dalam PowerPoint tau. Okey. Ni dalam PowerPoint. So bila nak save ni, tekan dekat save ni. Kita save as. Save as kita nak letak kat mana kan? Contoh kita nak letak dekat desktop. Dekat depan desktop. Okay. Masa nak save ni, tak apa kalau tak reti nanti sikit tolong save. Dekat sini dia ada tulis save as type apa. So kita boleh pilih lah. Kita save dekat PDF ni, ambil yang PDF ni. Okay. Bila kita save yang PDF ni, tapi pastikan yang daun sup tadi dah save dekat PowerPoint tau. Maksudnya dah save dekat PowerPoint, baru save dekat PDF. Sekali takut save dekat PDF, yang PowerPoint tadi hilang. Okay, lepas tu tekan save lah. Bila tekan save, dia akan jadi macam ni lah. Dia akan tulis dekat dalam kita punya slide. Ni PDF ni. Ni yang PDF ni. So dia akan jadi macam ni. Tak ada tengah loading Sehari dia buka. Sehari dia buka. Lambat sikit. Okey, buat masa sekarang ni faham ni apa yang sikit nak sampaikan ni? Faham tak? Ke ada pening kepala dah? Boleh tulis kat situ, faham tak? Cik baru dah faham? Cik Asal faham tak? Cik Asal faham tak apa itu ibu? Sebenarnya benda ni simple je. Sebelum ni sikit pun rasa ibu ni datang apalah. Susah benar ibu ni. Apa benda ibu ni? Apalah orang nak sebut ibu ni? Ibu ni buku elektronik lah. Orang baca tak baca, dia tak pegang buku. Faham tak? Dia kalau buku biasa kita pergi kat kedai buku, kita pegang buku. Ibu ni dia pegang handphone tengok buku. Versi digital. Cik Kamaru kata. Jadi kita tulis dekat dalam Word pun boleh, dekat mana-mana pun boleh, tapi pastikan bila kita tulis dalam Word tu kita save dekat PDF. Sebab apa sikit kata save dekat PDF tu, kalau kita save dekat Word ataupun dekat PowerPoint tadi, orang lain boleh copy. Kita bagi free. Orang tu copy, dia bubuh nama dia jual. Boleh edit. Hidayah kata boleh edit. So kalau kita tulis dekat Word ataupun PowerPoint, orang edit lepas tu dia jual pula. Kita tulis letih-letih 6 bulan nak dapatkan hasil kita punya daun sup tu. Senang-senang dia copy bubuh nama dia, lepas tu dia jual. Dia jual RM10 pun orang beli tu. Okey? Lepas bayar kereta sebulan. Alright. Boleh faham ibu Okey. So sikit dah terangkan tadi apa itu ibu. Yang kedua, kenapa perlu buat ibu? Sikit dah cerita tadi. Yang ketiga, sikit dah tunjuk dah secara amalinya macam mana ibu tu terhasil. So dah buat dah step by step tadi tu, 9 step tu. Balik malam ni, balik macam my kelas. Relax malam ni, okay, fikir step yang sikit ajar tadi tu. Step pertama lokasi. Dia
kalau nak tiru yang sikit 100% pun boleh tiru. Nanti sikit boleh send dalam group agent. Tapi olah sikit, bagi jangan nampak sama sangat. Olah sikit, contoh Cik Hassan ada tanah rock melon kan. So kalau boleh rekodkan pertumbuhan rock melon tu dalam bentuk gambar sehingga tuai. Sebab rock melon lebih kurang dalam 85 hari lah. 83-85 hari kan dia punya tempoh tuaian dia. Lebih kurang dalam hampir 3 bulan lah, 2 bulan lebih. Jadi dalam 2 bulan ni ambil lah rekod dalam seminggu 2 kali, ambil gambar awal hari pertama, lepas tu 7 hari lagi ambil, 14 hari lagi ambil. So ambil setiap 14 hari pun boleh, setiap seminggu pun boleh, untuk tengok perkembangan pokok tau. Contoh Cik Hassan ada tunjuk video macam mana nak kahwin bunga rock melon. Kita tengok video tu, macam mana nak kahwin bunga rock melon. Jadi benda tu ilmu baru pada orang lain. Kak Ju pun mungkin tak tahu macam mana nak kahwin bunga rock melon. Okey? Jadi Kak Ju kita tak tahu. Kalau Cik Hassan jual kat Kak Ju malam ni 50, Kak Ju beli ibu tu. Okey. Sebab nak belajar macam mana kahwin rock melon, orang duk cerita kan. Okey, rock melon ni ada bunga jantan, bunga betina. Macam mana nak kenal bunga jantan, bunga betina? Okey? Cik Kamarul tahu bunga jantan, bunga betina rock melon? Cik Hassan dah tahu dah bunga jantan, bunga betina. Sekali tengok dia dah terang kat dalam tu. Okey. Tak tahu. Bunga jantan, dia tak ada ovari kat bawah tu. Dia tak ada dia punya ovul. Dia tak ada dia punya kantung buah. Bunga jantan. Bunga betina, dia ada kembung dekat bawah dia tu. Dia ada macam putik buah dekat bawah. Boleh tengok balik video dekat Cik Hassan punya, apa nama Cik Hassan punya page? Abi Farm ah. Abi Farm ah. Sikit pun tak ingat. Tapi ada Cik Hassan ada tunjuk tu. Okey, kita pergi kat soalan Cik Kamarul. Cik Kamarul kata perlu kumbang tak untuk polinet? Okey. Bila kita dah tanam macam Cik Hassan dia tanam dalam rumah yang tak masuk serangga. Kelulut tak boleh masuk. Di Abi Farm tu, di Abi Farm. Siapa nak tengok teknik kahwin rock melon boleh tengok kat di Abi Farm di dekat page Cik Hassan. Okey. Bila kita tanam dalam rumah yang tertutup, so kumbang tak boleh masuk. Jadi kita kena buat kahwin sendiri tau. Kita kena manusia yang tolong kahwin kan. Jadi kita lah kena ambil bunga jantan, kahwin dekat bunga betina untuk dapatkan buah. Kalau tak, buah tu tak akan lekat. Okey. Jadi polinet guna brus untuk polinet boleh juga guna brus. Okey. So ilmu yang Cik Hassan bagi tu sangat-sangat berharga. Sebab apa kita sangat-sangat berharga? Bukan semua orang tahu untuk buat pollination tu, untuk buat pendembungaan tu tau. Bukan semua orang tahu. Jadi bila bukan semua orang tahu, tiba-tiba Cik Hassan kata saya nak bagi ibu percuma. Macam mana nak tanam rock melon sehingga berjaya? Termasuklah kahwin bunga ni. Bila Cik Hassan buat je ni, sikit bukanlah kata jaminan. Cik Hassan jenuh balas mesej nanti. Cik Hassan jenuh nak save nombor untuk masuk dalam broadcast. Jenuh. Pasal orang ramai akan berminat untuk belajar. Sebab kita bagi ilmu percuma. So bila kita buat ibu tu, kita akan dapat kita punya customer. Sebab orang yang nak belajar dengan kita ni, dia anggap kita pakar. Dia anggap kita tahu pasal rock melon. Lepas tu, apa barang yang kita ada, kita nak tulis dalam kita punya ibu tu, dia akan beli lah. Nampak tak? Kita bagi ilmu percuma, dalam masa sama dalam ilmu tu dia akan cari barang. So nak tanam rock melon, dia akan tanya, Cik Hassan biji benih nak beli kat mana? Cik Hassan kata tak apalah, saya tolong belikan. Okey. So kalau tolong belikan, takkan kita nak beli harga modal bagi harga modal, kita cah lah 50 sen ke RM1 contoh lah kan. Tu untuk biji benih. Lepas tu dia tahu sabut nak beli kat mana. Daripada awal sampai habis Cik Hassan supply. Dekat situ Cik Hassan dah untung dah. Tadi jual ibu, bukan jual, tadi bagi free ibu percuma kat orang tu. Tapi dia return balik, dia nak beli semua apa yang Cik Hassan buat, saya nak beli. Nampak tak? So macam Azmina sendiri pun, sekarang ni Azmina tengah set up kebun cili. So Azmina kata, okey, saya nak bagi ibu percuma kepada sesiapa yang berminat nak set up kebun cili cara mudah. Faham tak? So orang fikir nak set up kebun cili ni susah lah. Tapi kalau ada ibu percuma ni, free je saya bagi.
sila klik link WhatsApp di bawah. So orang akan klik. Tapi sebelum nak klik, pastikan tulis kat situ sebelum nak klik, pastikan anda tulis komen di bawah tu nak. Contoh lah, untuk naikkan kita punya posting naik atas tadi, sikit atas tadi kan. Lepas tu dia akan klik. Kalau dia klik kat kita boleh tahu dia ni siapa. Sebab apa sikit tadi kita boleh tahu, kita masa dia klik link tu, siapa dah buat yang sikit ajar itu macam mana nak buat link WhatsApp tu, dalam tu kita boleh save tau. Kita boleh tulis kat situ apa benda dia nak tahu. Contoh macam sikit tunjuk yang contoh sikit klik link Cikgu Kebun tu, dalam tu sikit dah buat soalan tau. Soalan sikit tulis kat situ, tuan nak belajar apa ya, try klik link Cikgu Kebun tu. Sikit dah tulis dah soalan, tuan nak beli apa ya, kita dah siap-siap bagi jawab soalan kat dia. Dalam benda tu kita boleh save tau. Faham tak? Kita dah boleh buat dalam tu, dalam kita punya link tu. Okey, dalam kita punya link tu kita dah boleh tulis dah soalan untuk dia, untuk customer. Jadi bila dia klik je link tu, dia boleh tengok di kita punya soalan tu. Lepas tu dia akan turun tulis, saya nak beli ataupun saya nak e-book percuma. So kita akan bagi e-book percuma kat dia. Ataupun saya nak beli baju, kita akan jual lah, kita akan bagilah poster baju apa semua. Jadi benda ni sebenarnya proses-proses yang sikit duk ajar ni untuk kita tarik customer yang kita tak kenal. Yang sebelum ni, kelas yang sebelum ni sikit duk ajar buat broadcast orang kenalan yang kita dah kenal. Kita save kita punya nama-nama orang yang kita dah kenal dalam kita punya Facebook, dalam kita punya kontak. Okay, untuk yang kelas malam ni, kita nak tarik orang yang kita tak kenal pun. So cara kita nak tarik, kita kena ada satu e-book yang menarik untuk dia nak tengok. Okay, faham? Faham ah? So macam sikit kata tadi, walaupun sikit bagi satu e-book daun sup tu, sebab apa sikit tengok bila sikit buat posting pasal e-book sikit buat posting pasal daun sup sikit jaya tu, ramai orang minat nak tanam tau, tapi tak ada ilmu. Jadi bila kita tulis simple e-book kat mereka, so dia akan klik link masuk dalam kita punya WhatsApp, kita akan save dia punya nama. Okey, nampak tak kat situ? Daripada sikit ada kenalan 100 orang dalam kontak, esoknya sikit publish sikit punya e-book dapat 1,500 orang kontak. Nampak? Ni sikit tunjuk dia punya WhatsApp. Okey? Okey, grup sup. Ni grup yang sup. Okey, yang ni sikit ada publish tadi. Sikit ada publish petang tadi, today ni today. Sikit ada publish pasal buah tin. Okey, grup 1 daun sup. Ni 2012. Tak silap sikit tahun 2012 kot. Okey, kita buat. So dia ada kat sini, dia boleh masuk lebih sebenarnya. 253 orang. 253 orang, tengok dia punya ni ni kita save nombor dia. Kerja-kerja ni memang kenyah lah sebenarnya, sebab nak save nombor satu-satu ni bukan sikit je. So kena ambil masa untuk kita save. Sampai sekarang kita tak siap lagi buat benda ni. Nampak? So dalam ni kita dah ada lebih kurang dalam 250 orang. Okey? Jadi bila kita hantar ke orang, kita akan nampak benda ni, dia akan naik macam ni, speaker ni. Ini tandanya benda ni melalui broadcast lah. Okay, so benda ni orang yang kita save nama kat sini dia tak ada, dia tak tahu kata kita save nama dia. Tapi bila kita hantar maklumat-maklumat ni, tengok sikit hantar ni, macam-macam maklumat kat dia. Semua maklumat ni akan sampai dekat dia secara private, secara peribadi, akan sampai dekat dia punya nombor telefon. Okey, nampak tak? Okey, boleh faham ke apa yang sikit nak cerita pasal e-book ni? Okey, insyaAllah untuk minggu depan sikit nak ajar macam mana nak buat FB page. Apa kepentingan buat FB page. Lepas tu carilah satu nama, macam Cik Hassan cantik tu dah ada nama di Abi Farm. Sedap tu. Okey, so Cik Hassan nanti
mula kita akan buat page. Lepas buat page nanti sikit nak ajar buat live lah. Nampak tak step dia? Macam mana nak tarik orang masuk dekat kita punya page. Okey? Apa pentingnya buat page nanti sikit akan beritahu. Tapi memang sangat baguslah Cik Hasan dah buat. Siapa dah ada page angkat tangan? Kak Ju dah ada page? Cik Kamarul dah ada page? Oh tak ada ni. Kak Ju belum ada, Kak Umi belum ada page. Okey, apa pentingnya page? So sikit cerita sikit untuk next class lah. Cik Hasan dah ada page kan? Pada tahun 2 tahun lepas, CK punya Facebook kena block selepas terlalu banyak orang PM dekat private message. Dia DM PM tu, yang PM tu terlalu banyak pasal CK bagi ebook free daun suk tu lah. Dan CK tunjuk daun suk CK yang gemuk tu. Disebabkan terlalu banyak sangat PM dekat private message, Facebook detect macam CK ni scammer. Jadi dia padam CK punya Facebook. Sebulan Facebook CK hilang daripada radar. Okey, dulu nama Facebook CK, siapa yang kenal CK sebelum ni, nama dia Cikgu Kebun. Nama Facebook tu Cikgu Kebun. Tapi disebabkan kena padam dengan Facebook, dia kira hilang daripada radar dalam Facebook ni, hilang tu Tapi yang bestnya, page tak hilang. Nampak tak? CK masih boleh menjual dekat page. Facebook peribadi hilang. Okey? Lepas tu, maksudnya CK masih boleh contact dengan customer melalui Facebook page. Okey? So CK boleh beritahu lah dekat dalam Facebook page tu, Facebook peribadi CK hilang. Jadi siapa-siapa nak contact CK yang pernah beli melalui Facebook ke, apa semua yang CK tak sempat nak post ke, nombor tracking hilang ke, boleh tengok dekat page. Page tak hilang. Itu kelebihan kita buat page. Lepas tu, page ni, bila kita buat page kita sekarang dalam dekat 8,000 orang follower, 8,000, 9,000 orang follower, 8,000 yang like kot. Jadi lagi banyak orang like kita punya page bila kita publish satu benda. Tadi dekat dalam broadcast ataupun dekat WhatsApp tadi sikit ada 1,500 orang lah. Maknanya kalau banyak lagi handphone akan hang punya lah. Kak Aziz masuk. Okey. So kalau banyak lagi dia punya kenalan dalam kita punya WhatsApp tu, sekiranya handphone kita akan hang. Kalau RAM yang kuat macam iPhone, insyaAllah tak hang. Tapi kalau macam setakat pakai, bukan nak condemn, macam sikit pakai Huawei ni memang RAM, dia punya terlalu banyak hang tu Okey? Dia jadi berat lah, jadi berat. So bila kita buat dekat page ni dia boleh masuk tak ada limit, juta, bilion pun boleh follower dia. Okey, tu kalau tengok artis-artis follower dia ramai kan, dia pegang satu produk, macam dia pegang ni saya pakai telefon ni, dia pegang macam tu je. So orang beribu-ribu orang boleh tahu dia pakai handphone ni. So kalau orang tu minat dekat artis tu, dia pergi beli handphone ni. Excited apa yang artis tu pakai kan. Biasa orang lain ni kan, dia nak follow kan. Okey? Jadi kalau page di Abi Farm tu ada lebih kurang katalah 50,000 orang follower. Okey, contoh lah. 50,000 orang, kalau 10% beli pun jenuh nak layan dah. Okey? Okey, tu dekat page lah. Pentingnya page ni, okay, bila orang tanya kita lah, kita jumpa orang, kita tak buat name card tau. So orang tanya kita, macam mana saya nak contact you lah? Kita cakap, you contact saya dekat page Baja Wangi. Nampak So dia tulis lagi, dia balik rumah, aku sembang kawan tu tadi, dia kata contact kat page Baja Wangi. Dia tag dekat Facebook kan, Baja Wangi page, dia akan naik lah page Baja Wangi tu. So dekat situ ada nombor telefon kita. Nampak tak? Macam Cik Kamarul kata, buat website lagi bagus lah. Buat website lagi cantik lah sebenarnya. Tapi untuk kita baru pemula ni,
Kalau ada FB page pun dah cantik lah. InsyaAllah minggu depan kita akan belajar pasal FB page. Okey, kita kembali ke topik kita berkenaan dengan ibu. Apa yang tak faham? Dah mengantuk sikit tengok. Esok cuti. Okey, apa yang tak faham berkenaan dengan ibu yang kita duk discuss tadi tu? Saya sikit nak cari balik ibu yang sikit type dekat Facebook ni. Saya sikit type kalau laptop tak hang. Ibu daun sup dulu yang sikit penapus tu. Kita tunggu tengok dia naik je nak. Okey, saat kita tengok dia tengah type tu, tapi dia lambat. Pasal mungkin kita pakai Google Meet ni, dia tarik kuat dia punya line. So, access line lambat. Okey, so boleh faham tak apa yang sikit sampaikan tadi tu? Kak Ju boleh faham tak? Tak apa, boleh tulis kat tepi tu. Kalau tak faham boleh tulis kat tepi tu. Sekejap kita sikit boleh ulang balik. Abang Badrul okey, Abang Badrul faham? Faham. Tapi nak buatnya tu yang tak pasti. Okey, nak buatnya yang tak pasti tu macam mana Kak Ju? Maksudnya apa yang menghalang Kak Ju? Maaf sikit bateri saya habis. Okey Abang Bad, baru cas ke? Kak Aziz masuk lambat, sibuk, anak nak bertunang. Okey, benda ni Cik Kamaru dah record. Nanti Cik Kamaru send kat Sikit akan masukkan dalam Facebook, kita punya Facebook group agent. Nanti boleh tengok balik video ni. Okey, faham tapi nak buat tu tak faham. Okey Kak Ju, tolong tuliskan nak buat tak pasti tu macam mana. Apa maksud Kak Ju tu? Apa maksud Kak Ju? Mana yang lagi yang Azmina faham tak Azmina? Azmina Hidayah faham tak? Orang muda mesti faham ni. Orang muda mesti kena faham cepat. Cik Hasan faham ah? Okey, Azmina faham. Azmina dan Hidayah sikit minta tolong sangat-sangat buat satu e-book berkenaan dengan tanaman yang korang buat sekarang. Termasuklah Cik Hasan. Kalau Cik Hasan dah ada gambar-gambar yang sebelum-sebelum ni daripada step tanam sampai tuai hasil tu. Start pada malam ni, tolong rangkakan e-book tu. Tulis atas kertas kosong dulu, tak apa. Kalau tak pandai nak type, tulis atas kertas kosong tak apa. Tulis. Tapi yang penting usaha sikit nak tengok. Tulis step by step tu. Contoh Cik Hasan kata, okay, sikit. Saya tanam rock melon ni saya gunakan 7 teknik. So tulis 7 teknik tu. Sikit nak tahu. Okay, tulis. Kalau tak ada laptop, sikit tolong type nanti. Lepas tu bagi gambar, sikit akan masukkan. Lepas tu nanti kita akan save benda ni dan kita akan buat, kita akan test apa yang sikit cakap malam ni. Okay, faham Kak Ju boleh huraikan sikit apa yang tak faham tu. Azmina tolong Azmina dan Hidayah buat e-book yang berasingan lah. Kalau Hidayah dah tulis berkenaan dengan cili, Azmina kena tulis berkenaan dengan tanaman terung. Beza lah. Jadi orang lain boleh dapat info dua benda yang berbeza. Tolong Sebab sikit harap kat Azmina dengan Hidayah lah bantu ejen-ejen lain. Bukan sikit kata ejen-ejen lain tak pandai. Ejen-ejen lain semua pandai. Cuma dia punya pick up tu dia kena tambah sikit. slow tak apa. Sikit terpaksa kena ambil 2 level ni. Satu level geng muda, satu level otai. Jadi nak cantumkan 2 level ni kita kena bagi sama rata lah dapat. Okey. Jadi orang yang muda kena tolong orang yang otai-otai. Tak boleh tebuk tua lagi marah kat Ju. Cik Kamaru pun samalah, ambil masa. Okey, ambil masa, tulis. Sebenarnya ringkas lah, sikit tulis tadi tu kan. Kita tulis bagi orang dapat manfaat tu. Dalam masa sama, manfaat yang kita tulis tu orang akan membeli kita punya produk. Okey.
So dalam e-book tu janganlah cerita produk orang lain, cerita produk yang kita buat lah, yang kita jual lah. Okay. Lepas tu okay, sikit nak bagi contoh untuk e-book yang sikit akan tulis dalam masa terdekat ni, bila dah free sikit ni. Mungkin Raya Haji ni kita akan rehat 2 hari kan. So sikit akan tulis berkenaan dengan e-book untuk tanaman indoor plant lah. Sebab sekarang ni orang tengah gila indoor plant. Jadi sikit nampak contoh yang sikit sikat tadi lah, ilmu berkenaan dengan macam mana nak sumber air untuk menyiram indoor plant pun orang tak tahu nak ambil. Okay, air tanpa klorin macam mana nak buat pun orang tak tahu. Jadi benda tu boleh jadi e-book. Benda tu boleh kita letak dalam e-book kita. Lepas tu sikit akan pilih satu tanaman. Okey, tanaman yang sikit pilih mestilah tanaman yang sikit pakar. So yang sikit pandai, yang sikit tahu lah. Yang sikit pakar memang sikit dah buat hampir 7-8 tahun adalah tanaman buah tin. Okey, so dalam indoor plant ni dia ada tanaman yang satu family dengan pokok tin, iaitu Ficus elastica. Lepas tu ada pokok Ficus lirata. So family Ficus ni sama dengan family pokok tin, Ficus. Sebab pokok tin dia Ficus carica, dengan yang pokok ara kita biasa kat rumah tu Ficus auriculata. Jadi family Ficus ni kehidupan dia lebih kurang. Kehidupan dia, morfologi dia lebih kurang. Cuma pokok tin yang paling renyah kali, Ficus carica yang paling renyah kali. Jadi kalau yang renyah pun kita dah boleh selesai. Yang lirata, fiddlefish, pokok-pokok yang hiasan rumah ni, insyaAllah lah kita boleh ceritalah e-book dia. Okey. Jadi contoh e-book yang saya akan tulis disebabkan, okey, contoh e-book ke Ju boleh tulis berkenaan dengan pokok lidah jin. Okey, kan orang ramai suka dengan lidah jin kan. Kak Ju boleh tulis e-book yang macam mana nak tanam lidah jin ni sehingga dia berjaya tanam daripada A sampai Z. Pembajaan dia macam mana, air siram macam mana, sembuh folia dia macam mana, kawalan serangga dia macam mana. So tu contohlah. InsyaAllah boleh, tapi ambil masa kalau nak selitkan baja wangi sebab sebelum ni guna produk lain. Okey, tak apa. Azmina, nak masuk produk lain sikit-sikit tak ada masalah. So cuma kita selitkan tu bagi nampak sebab dia punya baja untuk tanaman yang Azmina guna, sikit tahulah Azmina gunakan baja AB sebelum ni. Jadi sekarang ni kita tukar change sikit. Kita tambah tak apa, AB tambah dengan baja wangi ataupun baja wangi 100%. So slow-slow tak apa buat. Tapi pilih e-book yang kalau boleh janganlah terlalu panjang. Dia punya tempo ni tadi sikit tunjuk contoh je, sikit bagi contoh buat e-book cili kan. So cari tanaman yang boleh, kalau boleh singkat sikit masa dia. Okay. So buat e-book pasal tanaman tu. Okay. Macam live yang lepas sikit tunjuk macam mana sikit beli pokok dekat nursery. Pokok yang dah siap ready lah. So kalau cili tu dah siap ready dalam pasu. Lepas tu kita pindahkan dia ke dalam bekas yang lagi besar, pasu yang lagi besar atau polybag yang lagi besar, dan kita bajakan dengan baja wangi. So lepas seminggu kita tengok hasil dia. Selepas seminggu kita tengok hasil dia. Lepas kita dah nampak dia punya perubahan tu, jadi kita jadikan dia sebagai testimoni satu. Yang kedua kita boleh tulis e-book dia. Faham tak? Jadi singkatlah masa kita daripada kita nak semai daripada biji benih. Macam daun sut sikit beli minggu lepas tu, sikit dah pecahkan. Alhamdulillah sekarang dah mula keluar pucuk baru. Daripada yang sebelum ni kita pindahkan dia tak ada pucuk baru lagi. Dah seminggu lebih ni dia dah start keluar pucuk baru. Jadi maknanya pokok tu dah start boleh makan baja yang kita bagi, dah start minum air. So ada perubahan daripada pokok tu. Nanti kita akan jadikan dia sebagai testimoni. Memang tengah replant pokok lidah jin. Jadi masa Kak Ju replant pokok lidah jin, gunakanlah gambar-gambar yang Kak Ju buat tu sebagai ilmu dalam e-book nanti. Sebab bukan semua orang tahu macam mana nak replant pokok lidah jin. Tu boleh jadi satu tajuk. Okey? Alright. Boleh faham Macam Kak Aziz, kalau pokok dari plant boleh lah macam efek. Ya. Hidayah itu yang sikit masukkan.
Kalau Hidayah nak tanam daripada biji benih, lambatlah ibu Hidayah nak keluar. Sebab ibu ni bukan kita nak jual. Kalau kita nak jual, mestilah orang nak tengok daripada awal tanam sampai habis. Tapi ibu ni kita bagi tips. Tips, contoh macam Hidayah kata nak tengok efek. Kalau pokok dah replant, bolehlah macam efek before dengan after. Before dengan after tu lah kita nak bagi tahu orang. Bila kita beli pokok yang dah ready, lepas tu kita replant, bubuh baja wangi organik dalam medium. Lepas tu selepas seminggu kita kita sembur baja foliar. Jadi selepas tu kita tengok hasil dia. So dekat situlah kita akan tulis tips-tips dia. Apa yang kena buat, apa yang kena buat, apa yang kena buat. Jadikan itulah ibu Hidayah. Bukan maksud sikit kena tanam daripada biji benih sampai tuai. Dalam fasa yang Hidayah nak tunjuk after dengan before tu, before dengan after tu pun dah jadikan satu ibu lah. Tips penjagaan dalam tu. Orang, sebab kita bagi ibu percuma, orang takkan tanya, kenapa kau tak tunjuk aku macam mana nak semai biji benih cili. Orang takkan cakap itu. Pasal bukan kita jual ibu ni, kita kongsi ibu percuma kat dia. Faham tak? Teknik penjagaan. Okay, boleh faham Cik Amaru? So tu yang sikit cakap, kita nak shortcut. Macam sikit tadi nak shortcut. Macam Kak Aziz tak apalah, Kak Aziz tanam macam-macam kat belakang rumah. So macam-macam ibu Kak Aziz boleh buat kat belakang rumah tu. Ibu dengan pokok kobehnya, dengan pokok mulberry-nya. Ibu pokok mulberry pun Kak Aziz boleh bagi free tau. Macam mana nak semai pokok mulberry daripada keratan, dan macam mana nak bagi pokok mulberry berbuah. Mulberry tu kalau kita tak potong dia punya pucuk dia, tak potong dia punya dahan dia tak akan keluar buah. Dia sebab pokok tu dia akan berbuah di pucuk muda. Okey? Jadi benda tu pun boleh jadi ibu sebenarnya. Okey, sikit cerita ibu-ibu ni faham lah noh. Apa benda ni? Ibu ni kita nak kongsi dengan orang apa tips-tips yang kita boleh bagi kat dia. Bukan kata macam sikit buat tadi memang lama, lebih kurang dalam 3 bulan hingga 4 bulan lebih nak tanam daun suk tu. Daripada semai, so 6 bulan tempoh sikit boleh hasilkan satu ibu tu, sikit bagi percuma. Jadi itu dululah. Sekarang ni sikit rasa tak perlu. Kita buat shortcut lah. Kita tunjuk tips-tips. Sebab kita sebenarnya ni, misi kita adalah nak bagi ibu percuma, nak share ilmu dengan orang. So kita nak tolong orang nak tanam sayur ni kat Ju. Dengan Kak Aziz. Kita nak ajar orang tanam sayur ni, itu nak bagi ibu kat dia. Dalam masa sama, kita nak tarik dia masuk dalam kita punya broadcast. Kita nak tarik dia masuk dalam kita punya customer list. Lepas tu barulah dia akan tanya kita apa barang nak guna, apa baja nak guna. Nampak tak? So step-step yang sikit ajar ni, kalau betul-betul buat, betul-betul faham, betul-betul ikut, insyaAllah tak larat nak belah mesin. Tu sikit stop Ustaz untuk hantar ibu ke orang ni. Tapi lepas ni sikit rasa nak kena cari handphone lain ni. Untuk khas nak tarik customer duduk dalam satu handphone lah. Kan? Kena cari iPhone lah. Tengok macam mana. Bagi dia rezeki sikit cari iPhone yang murah-murah tu untuk tarik customer masuk dalam tu. Sebab kalau guna handphone besar ni memang dia akan hang. Tapi tak apa. Start dulu slow. Tengok apa efek kepada ibu yang kita buat tu. So ikut step yang sikit aja tadi ya. Step yang sikit bagi tahu tadi, ikut step tu. Okey? Boleh faham Hidayah dah faham tu, dah boleh dapat tangkap lah. Okey, ni sikit tracer dulu. Input laptop pun hang. Takkan laptop pun nak kena tukar baru. Laptop dengan handphone hang, jangan orang hang. Ustaz nak tengah cari ni. Sikit nak cari ibu yang sikit yang lama ni. Kejap nak tengok apa yang keluar. Boleh nampak sikit punya screen ni tengok. Tapi ibu tu dah lama tak tahu dan masih ada ke tak ada. Sekejap kita tengok tak. Nak kena sentiasa ambil gambar lah kan. Ya Kak Ju, bukan nak kena sentiasa ambil gambar. Contoh Kak Ju kata, okey,
9 cara tanam pokok lidah jin, 9 cara mudah tanam pokok lidah jin. So Kak Jo ambil gambar masa nak replant tu. So cara bacul tanah dia, replant apa semua tu, cara penjagaan, siram air, bajau apa semua selesai sehingga pokok tu subur. Okey, step-step gambar tu lah ambil. Bukan hari-hari kena ambil step-step pengembangan pokok tu, katalah 2 minggu sekali, ambil 2 minggu sekali. Lepas tu dah selesai tu, compilekan benda tu, buat dalam satu ibu. Okey? Kalau kita dah yakin dah, contohlah macam sikit-sikit dah yakin dah guna baja wangi ni boleh gemuk macam daun suk tu kan. Okey? So sikit boleh terus je ambil gambar-gambar sikit yang sebelum ni. Sebab benda tu step yang sama je sikit guna. Faham tak? So sikit boleh gambar. Tapi cantiknya kita gunakan gambar yang pokok kita tanam tu lah, lagi cantik. Jangan sikit tengok balik, naik tak? Memang berat lah. Okay, YouTube lancaran cikgu buat. Tak sikit cari ibu tu, masih ada ke? Daun suk ni, sikit tunjuk. Daun suk ni besar, batang dia sama dengan marker pen. Ini. Ni dulu punya cerita ni. Ni tahun bila? 2018. 2018 ha. So sikit tulis ni, selepas post saya berkenaan daun suk semalam, terlalu ramai komen dan like sehingga hampir 7,000. Terima kasih suka dengan post daun suk tu dan ramai yang komen nak belajar tanam sendiri di rumah. Jadi saya buat satu panduan ibu muda untuk rakan-rakan tani belajar. 9 tip yang dapat bantu. Nampak tak? Ni sikit buat benda ni. Okay, dah 10.4, kita terlebih sikit pasal kita tadi start lambat. Nak kena boleh nampak lah sikit punya ibu lama saat dia tengah loading tak? Memang berat sikit. Okay, boleh tulis dekat situ, faham tak apa yang sikit cerita ni. Boleh dapat sesuatu tak malam ni, apa itu ibu. Tapi sikit harap kan, setiap kali sikit bagi ilmu ataupun bagi teknik, bagi cara, ambillah masa untuk buat. Ambillah masa untuk ni. Ni sebenarnya bukan untuk sikit, untuk tuan-tuan ni kok. Lepas ni senang nak jual baju wangi. Kak Ram tak boleh masuk. Ni ada orang tanya baju. Okey. Sekejap Loading lagi, masih loading lagi, berat. Tu yang sikit malas nak buka tadi tu. Okey, dah dapat Okey Okey, nampak dekat posting ni. So dekat cikgu kebun ni, sikit posting. Nampak sikit buat satu link. Tapi masa ni sikit silap sikit sebab sikit tak letak dekat komen ni. Sikit tak letak kat komen ni untuk depa komen nak ataupun komen dan. Dah siapa yang dah klik link ni tulis dan. Sikit tak tulis benda ni. Jadi dia punya posting ni jatuh tau. Maksud sikit dia tak lama duduk dekat wall sikit ni. Okey? Kalau kita buat posting ni dalam grup, lagilah kena ada orang komen, barulah posting kita ni duduk atas. Kalau tak ada orang komen, dia akan jatuh. Dia akan duduk bawah. Okey, nampak? Sikit bagi link, tak ada nombor telefon sikit kat sini. So daun suk gemuk, sikit punya link. So dia akan klik ni nanti. Okey, nampak So kita letaklah sikit ibu kita. Benda ni sikit bagi percuma. Kita letaklah sikit kita punya apa yang kita akan ajar dalam kita punya posting tu. Tuan-tuan tengok 6.4k like, 833 komen disebabkan gambar ni. 833 komen ni disebabkan 833 komen mesej ni lah FB sikit terus hilang daripada radar. Okey? Nampak kesan dah yang sikit cerita malam ni. Ni ilmu ni tak jumpa kat lain ni. Kalau nak cari orang lain cerita pasal bab ni takkan jumpa. Dan takkan ada orang akan share ilmu yang dia dah buat untuk
untuk letupkan jualan dia, tak ada orang cerita. Sikit pun duk belajar selama ni tak jumpa lagi orang ajar cara ni. Okay, ni salah satu cara yang Sikit kongsikan apa yang Sikit buat untuk letupkan jualan. Kalau betul-betul buat tu Sikit kata, kalau dah dengar apa yang Sikit cerita malam ni, dah faham, buatlah teknik ni. Tapi sebelum buat teknik ni, selesaikan dulu broadcast kenalan dalam handphone tuan-tuan dulu. Faham tak? Selesaikan broadcast tu dulu. Ambil masa, relax-relax petang ke, malam ke, awal-awal pagi ke. Save semua nombor kawan-kawan kita dalam satu broadcast. Kawan-kawan yang pertanian lah. Kawan-kawan yang berkebun, kawan-kawan yang minat pasal pokok. Savekan nombor mereka ni dalam satu broadcast. Dah selesai yang tu, baru kita boleh publish ebook pula. Kalau tak nanti, yang kenalan kawan ni tak siap lagi, mai pula kenalan baru, lagi tak siap lah. Okay, so Sikit akan stop dia punya ni. Okay, boleh faham lah. So yang ni Sikit buat posting. Okay. Dia buka gambar ni. Tak apalah, kita tutup lah. Okey, boleh faham ah? Okey, boleh tulis kat bawah tu. Faham ke? Macam mana ke? Okey? Okey, insyaAllah faham. Alhamdulillah. Alright, kalau dah faham, sekarang pun dekat pukul 11. Kita mula pun lambat sikit. Lepas ni kita mula lambat lah, 9.30 pula. 9.30. Pasal Kak Aziz mungkin tengah masak pukul 9 tadi tu. Kita mula lambat sikit lepas ni. Tapi Cik Kamarul Alhamdulillah lah. Setiap kali mula pukul 9 tepat. Pukul 9 terus terpacak depan ni laptop. Yang Kak Umi pun okey. So okey lah semua. So yang selalu masuk dalam live dalam Sikit punya Google Meet, sebenarnya Sikit buat ni untuk je kot. Sikit tak mahu lah bila Sikit suruh jual satu-satu produk lah. Saya sekarang ni jual baju wangi. Pandai-pandai lah apa jual kan. Pandai-pandai lah kat jual. Nanti apa restock lah kan. Sikit tak mahu macam tu. Sekurang-kurangnya dapat sesuatu lah daripada Sikit. Ilmu yang Sikit ada sikit-sikit ni Sikit kongsikan. Dapat sesuatu untuk bangunkan diri sendiri. Dan dalam sesama bila Sikit share ilmu ni, Tuhan bagi lagi ilmu yang baru kat Sikit. Yang tu Sikit yang kita harap kan. Bila kita share ilmu dengan orang, nanti Allah tambahkan ilmu tu. Okey. Lepas tu yang Sikit kata tu, sebenarnya ilmu yang buat ebook ni pun bukan Sikit belajar dengan siapa-siapa. Allah gerakkan hati. Bila kita duk share pasal tanaman, lepas tu Allah gerakkan hati, buatlah satu ebook. Bila kita buat satu ebook, kita pun fikir, susah juga nak cerita dekat Facebook ni kan. So suruh mereka WhatsApp lah. Nampak? Dari situ lah. Bila suruh mereka WhatsApp, malam tu saja 1,500 orang WhatsApp. Nampak? Jadi kita dah dapat dah customer 1,000 orang lebih. Okey. Jadi Sikit dah lama dah. So 2018 sampai sekarang dah lama tak buat ebook. Sikit duk guna orang yang sama, 1,000 orang lebih tu duk jual barang. Dia ni restock, dia ni beli, dia ni pusing macam tu lah. Yang geng-geng dulu lah duk beli barang. So yang tambah-tambah sikit yang tengok daripada Facebook kan. Jadi tim yang duk beli barang ni pun Alhamdulillah lah. Boleh lah kita punya pendapatan bulanan tu kira dengan tim-tim yang kita buat ebook ni lah. Yang duk support kita. Sebab kita duk bagi ebook kat mereka cuma kan. Bukan sekali tu lah kita bagi. Ada lagi ibu-ibu lain Sikit bagi, ilmu-ilmu lain, info-info lain Sikit bagi kat mereka. Okey? Boleh faham lah? Jadi pentingnya ada ebook tu. So untuk next minggu depan insyaAllah sebelum Raya Haji 31. Tengok tarikh bila kita nak buat pula meeting pula. Kita akan Sikit akan ajak macam mana nak buat page. Dah balik kampung ke? Hari Rabu ke ataupun hari Jumaat Raya Haji 31. Tengok hari Rabu ataupun hari Selasa minggu depan. Kalau dan lah mana-mana. Kalau tak dan kita buat lepas Raya Haji pun tak apa. Selesaikan yang Sikit duk kongsi sebelum ni dulu. Selesaikan dulu.
selesaikan broadcast, lepas tu buatlah ibu slow, ibu yang tuan-tuan tahu. Ibu ni buat benda yang kita tahu lah. Buat dulu yang tu. Lepas ni kita nak ajar step buat page pula. Lepas buat page kita ajak Shopee pula. Lepas Shopee kita ajak FB app pula. Step by step lah. Bagi faham step by step benda tu. Okay. Shopee pun Alhamdulillah lah. Ada lah sale sikit 30 hari tu 1,000 lebih. 1,000 lebih dekat Shopee saja. Tak sampai 30 hari lagi isteri kita. Tak sampai 30 hari tapi dah 1,000 kat 1,000 hampir 2,000 lah. 1,008 yang tu lah. Sale sikit di Shopee. Okay. Tu teknik yang tu lah kita nak. Orang tak beli kita secara WhatsApp, orang beli kita dekat Shopee pula. Okay, faham lah? Nanti sikit ajar macam mana nak jual kat Shopee pula. So tak apalah, kita kongsi lah ilmu ni. Okay, so sebelum sikit nak mengakhiri sikit punya kelas ni, Kak Ju tengah nak baik pulih pokok tin, bayam Brazil, lidah jin, bunga raya, bunga rosa. Kak Ju buatlah ibu-ibu pasal tanaman Kak Ju ni. Tapi jangan hantam semua dalam satu ibu. So pecah-pecahkanlah untuk satu tanaman. Sebab ada orang tanam pokok tin, dia tak suka pun tanam bunga raya. Faham tak? Jadi jangan campur aduk kan. Macam Cik Asal jangan hantam ayam dengan pokok. Orang suka belayam, dia tak suka tanam pokok. Okay, asingkan. Kalau boleh page pun, kalau boleh lah page ni kita fokus apa yang kita suka dan jangan hantam terlalu banyak. Kalau perasan page sikit tu, orang tengok cikgu kebun tahu pasal pokok lah. Sikit tak masuk dalam tu kereta, tak masuk motor, tak jual benda yang pelik-pelik lah dalam tu. Tak buat posting politik. Yang ni penting kak. Jangan ada buat posting politik lah dalam page, dalam Facebook kita, jangan. Memang kita ada sokong ni, tak sokong ni apa semua, tapi jangan buat. Sebab bila kita buat, kita akan mencetuskan orang tak suka kita. Faham eh? So kalau nak buat tu, buat kat belakang tak apa. Dalam dunia maya jangan buat. Ni pendapat peribadi sikit lah. Sikit bagi nasihat peribadi dengan nasihat dekat diri sendiri. Kalau nak menego, jangan ada campur adukkan politik. Tu yang maksudkan tak pasti nak buat yang mana satu. Kak Ju, boleh buat cara bertulis secara ringkas tak? Boleh buat cara bertulis. Kak Aziz, nanti Kak Aziz tengok balik Cik Kamarul Rakam ni, kita punya live malam ni. Tengok balik dan fahamkan betul-betul apa nama kelas malam ni. Soalan yang Kak Haji tanya ni sebenarnya kita dah jawab habis lah. Nanti Kak Haji kena tengok step by step dah. Memang ibu yang sikit duk ajar ni ringkas lah. Bukan ibu yang padat. So 9 teknik tu semua ringkas lah. Okay? Okay, Kak Ju pecahkan bayam Brazil, cerita pasal bayam Brazil sahaja. Okay? Cara macam mana nak tanam bayam Brazil cepat membiak. So contoh ibu lah. Okay, buat pasal bayam Brazil je. Jangan tambah-tambah yang lain. Jangan cerita pasal lidah jin dalam bayam Brazil. Nanti orang pun pening. Okay? So boleh faham lah. Boleh dapat sesuatu daripada ilmu malam ni. InsyaAllah minggu depan ataupun lepas Raya Haji. Kalau kita tak sempat nak buat kelas ni, kita buat lepas Raya Haji. So apapun, walaupun bergerak slow-slow jual baju ni, bergerak slow-slow tapi ada orang kata apa, pergerakan. Jangan ambil barang terus sengak. Sikit bukan rugi tuan-tuan lah. Rugi tuan-tuan dan perempuan lah, rugi. Pasal ambil barang kat sikit, lepas tu diam. Boh wakati. Lepas tu siapa yang dapat faedah tu? Okay? Jadi kita dapat produk tu, kita bagi dekat orang lain try. Sekurang-kurangnya pokok bunga ros Jepun dia dapat membiak dengan elok. Okay, tu saja sikit punya kelas malam ni. Kak Ju buat masa ni pakai sendiri dulu. Okey, bagus. Tak apa, pakai sendiri dulu Kak Ju. Tengok kita ambil testimoni tu daripada hasil kita sendiri. Dari situ kita akan yakinkan diri kita kan. Tak apa Kak Ju, buat dulu. Tak apa, sikit pun tak paksa pun. Cuma sikit duk bagi kelas ni nak cerita, nak bagi tuan-tuan dan perempuan ni rapat dengan sikit, tahu apa benda yang nak buat sebenarnya ni. Kita tak nak lah nanti ambil produk nanti duk sengak kan. Bukanlah duk sengak sebab tak boleh jual, sebab tak tahu nak jual. Tak tahu nak jual kan. So dengan
perkongsian yang sikit buat ni lah nak tolong apa step nak buat. Jadi dekat dalam Facebook group agent tu, group Facebook tu group private tau. Private group. Jadi dalam tu hanya agent je dalam tu. Jadi tengoklah elok-elok dia punya group tu. So setiap link tu boleh tengok video-video dia. So macam video malam ni kita akan save kat dalam tu. Kalau tak dan tengok daripada awal nanti Cik Kamarul send kat sikit, kita akan save kat situ. So pelbagai ilmu kita akan kongsi dalam link-link dekat Facebook tu. Nanti Facebook bukan sikit buat saja. Facebook untuk ejen tu, untuk dapatkan ilmu daripada situ. Sebab nak share dalam WhatsApp, dia hilang. Share dekat situ, siapa-siapa boleh tengok dalam Facebook tu. Okay? So, sikit nak akhir dah sikit punya ni. Sikit nak tutup kita punya live dan perbincangan ni. Terima kasih semua. Terima kasih Cik Kamarul tolong save sikit punya video ni. Tolong record. Terima kasih. Jadi Kak Ju, Cik Hassan, Kak Aziz, Kak Umi, terima kasih duduk dalam live sikit dan hak lain-lain lah. Azmina, terima kasih ada dalam live ni kita buat kelas Google Meet ni, terima kasih. So insyaAllah kalau ada masalah jangan diam, bincanglah dengan sikit. Kita kongsilah apa benda pun. Masalah macam biasalah ada ejen duk cerita masalah peribadi dia pun kita kongsi. Sikit pun ada masalah peribadi sikit pun sikit kongsi dengan ejen-ejen. Sebab ni lah family sikit sebenarnya. So ejen-ejen ni lah family sikit. Kan? So masalah sikit kita kongsi semua. So tapi kita kongsi benda yang kalau boleh kita akan improvekan diri kita. Bagi positif tu sikit kalau boleh pagi-pagi tu bagi positif untuk semua ejen. Kan? Memang masalah banyak kan, tapi kita tak boleh letakkan masalah tu penghalang kat kita. So kita kena sentiasa positif. Okay, terima kasih semua. Ada apa-apa yang tak faham, yang kekurangan daripada sikit-sikit minta maaf. So sikit akhiri kita punya live ni dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.